Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu aku lagi, Saiful, di channel Saiful TV. Terima kasih kepada yang dah menonton cerita-cerita aku, yang dah subscribe channel aku ucapkan ribuan terima kasih. Seperti mana korang tahu, tajuk yang aku bagi dekat bawah tu Pemisah Cinta. Aku bukanlah nak cerita pasal cinta abang bomba ke, cinta apa, cinta Romeo dan Juliet ke, tak. Yang aku nak cerita adalah cerita tentang cinta tiga segi. Bertahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Sukarnya untuk ku melupakanmu, kerana kau ku cintai selalu. Dah macam lagu Iklim dah. Cinta tiga segi. Jom kita sambung cerita. Cerita ni di-emailkan kepada aku. Apa yang aku nak cerita lepas ni, aku akan meletakkan diri aku sebagai tuan yang bercerita pada aku. Aku nak bawa korang untuk menghayati dan mendalami apa yang berlaku. Kisah kali ni agak sedih sebab apa yang berlaku berakhir dengan tragedi. Jadi aku bawakan kepada korang Pemisah Cinta. Okay, yang email kepada aku ni nama dia Hafiz. Aku berasal daripada Sungai Petani, Kedah. Aku habis je belajar, aku terus bekerja. Aku berhijrah ke Selangor. Aku bekerja sebagai seorang salesman dekat sana. Salesman sebuah syarikat penjual alat-alat komputer. Selama tempoh 5 tahun aku bekerja dekat Selangor, aku bercinta dengan seorang awek ni. Tapi putus dekat tengah jalan sebab awek ni materialistik. Aku nampak macam-macam yang dia nak, tapi aku tak dapat nak penuhi. Jadi hubungan kami habis macam tu je. Sebab aku tak dapat penuhi apa impian yang dia nak. Dekat Selangor, aku cuma ada motor dan rumah sewa, itu je. Jadi biasalah bila perempuan materialistik ni tengok aku macam tu, seolah-olah laki macam aku ni tak ada masa depan. Aku pun terus bekerja macam biasa. Tetapi pendapatan dekat situ makin lama makin merosot. Sales aku dah semakin menurun. Aku pun ambil keputusan untuk tukar kerja. Aku pindah ke Rawang. Aku kerja sebagai seorang operator kilang. 5 tahun aku bekerja dekat kilang tu, aku masih belum bertemu jodoh. Masih single. Sikit demi sikit aku kumpul duit. Aku beli kereta. Alahnya bila tiap kali balik mak ayah aku selalu tanya, bila nak kahwin? sebab umur aku pun dah 33 tahun. Setiap kali aku balik, mak aku mesti tanya soalan yang sama. Naik runsing kepala aku. Pada satu hari, kilang buat pengambilan baru. Ada minggu orientasi. Waktu rehat aku keluar, nampak seorang gadis ni. Cantik orang dia. Belilah. Okay, aku shortkan cerita ni. Aku tahu korang mesti dah bosan. Jadi aku pun dah berkenalan dengan, aku bercinta dengan dia. Hampir dekat 3 tahun aku. Jadi tiba masa untuk kami ikatkan tali pertunangan. Dalam tempoh bertunang ni lah, bermacam-macam perkara mistik yang berlaku. Pada awal pertunangan kami, tak terjadi apa-apa. Macam biasa. Kami pun seronok. Tapi orang kata biasalah, darah manis kan. Lagipun mak ayah dia tak bagi aku jumpa selalu. Ni orang tua-tua selalu pesan, orang bertunang, darah manis, tak elok jumpa selalu. Jadi aku jarang-jarang ada apa-apa hal baru aku jumpa. Habis-habis pun aku jumpa kat tempat kerja lah. Itulah peluang aku untuk jumpa dia kan. Sebab kami bersebelahan je di department kan. Jadi satu hari ni, dalam tempoh 3 bulan kami bertunang tu, bulan yang keempat tu, dia mula sakit-sakit. Satu hari tiba-tiba dia berubah sikap. Call aku, dia bagi tahu yang dia ada mimpi buruk setiap hari. Patutlah aku nampak dia setiap hari mari kerja, tak banyak cakap, muka nampak murung, nampak sedih. Jadi dia ceritakan pada aku, dia mimpikan satu lembaga yang menyerupai ukiran yang menjelikan lidah. Lukisan tu jeli lidah. Dekat lidah tu ada darah dan mata dia pun macam seolah-olah menangis
tapi air mata darah. Dia mimpi tu. Setiap hari dia mimpi tu. Aku pun pergi rumah dia. Aku jumpa mak ayah dia. Tiba je aku sampai kat rumah mak ayah dia, dia boleh halau aku. Itu yang aku jadi pelik tu. Dia minta putus dengan aku. Dia macam seolah-olah dia tak boleh tengok muka aku. Aku pun jadi hairan, kenapa jadi macam tu. Jadi keadaan lebih huru-hara. Bila mana dia meracau tak tentu arah, halau aku. Dia tak kenal lagi siapa aku. Aku jadi pelik. Mak ayah dia pun cakap, Hafiz, kau baliklah dulu, Hafiz. Kau baliklah dulu. Aku pun balik. Okey, dalam perjalanan aku balik, disebabkan jarak rumah aku dengan rumah ayah tunang aku ni jauh. Jadi mengambil masa sikit sebab aku duduk dekat Rawang. Dalam perjalanan aku balik tu, hari pun dah petang, nak ke senja dah. Dalam perjalanan aku balik tu, dah masuk waktu maghrib. Aku singgah sementara untuk sembahyang maghrib apa semua. Jadi lepas sembahyang maghrib, aku sambung perjalanan aku. Dalam perjalanan aku tu, aku lalui satu kawasan yang mana kiri kanan dia berluka. Dalam aku duk memikirkan masalah yang aku hadapi dengan tunang aku ni, sambil aku buka radio, dengar lagu, layan lagu, tiba-tiba terdengar satu hentakan di atas bumbung. Macam sesuatu yang jatuh, gedebam jatuh kan. Tiba-tiba bunyi tu. Aku pun terkejut, berhentikan kereta untuk tengok sama ada berlaku kemalangan ke apa ke, ada yang benda something yang jatuh. Tapi aku tengok tak ada. Bila aku dah berhenti, aku berhenti tepi jalan, aku bagi signal, aku tengok tak ada apa dekat situ. Mula hati tak sedap. Tapi aku tetap teruskan perjalanan. Sambil tu aku pusing radio, buka ke saluran IKIM FM. Kurang-kurang adalah yang apa, bacaan surah ke. Jadi kurang sikit lah ketakutan tu. Dalam aku memikirkan masalah-masalah, macam mana nak selesaikan masalah tunang aku, kenapa tunang aku jadi macam tu. Dalam hati kusut ni, hati kusut, terlalu kusut. Macam aku tetap teruskan memandu sampai satu tempat tu. Aku tak pasti tempat tu sebab aku dah jalan tempat tu seolah-olah berluka tu sepanjang jalan. Padahal ikutkan daripada rumah tunang aku tu, rumah ayah tunang aku tu, jalan dia tak adalah berluka sangat. Tapi bila aku balik tu, ada berluka. Aku tak pasti jalan aku ada terlepas simpang ke macam mana ke. Jadi aku tetap teruskan perjalanan. Sampailah aku nampak signboard untuk ke Rawang. Jadi aku teruskan perjalanan. Tapi yang aku jadi pelik, kenapa tak ada satu kenderaan pun lalu. Masa tu awal lagi, sebelum masuk isyak. Sunyi, memang sunyi, kiri kanan tak ada orang. Aku teruskan berjalan tu. Kali tu anak mata aku ternampak sesuatu. Dengan jelingan, aku jelingan dengan anak mata tu, ternampak macam seolah ada sesuatu yang berdiri dekat tepi jalan, berwarna putih. Aku rasa tu nampak macam pocong. Pocong tu sambil dia menolehkan kepala. Aku pun terus jalan laju lah, takutnya pasal. Aku pun berjalan balik. Dah berjalan balik, tengok jalan tak jumpa juga. Sebab tadi aku cakap tadi aku jumpa beluka. Aku buat keputusan untuk membacakan surah 4 kul. Aku baca surah 4 kul. Aku berhenti sekejap. Aku pejamkan mata. Aku baca surah. Aku celik-celik, rupanya aku dah dekat kawasan pekan. Dia seolah-olah mata aku tadi, pandangan aku tadi tertutup. Rupanya aku dah ada dekat pekan Rawang. Jadi aku dah nampak jalan tu, aku teruslah balik. Aku balik rumah sewa aku. Dalam aku balik rumah sewa, aku relax, mandi semua, sembahyang isyak apa semua. Aku berehat. Tapi perut ni lapar, tak lalu makan.
Lapar tapi tak lalu makan. Sebabkan mengenangkan apa yang berlaku tu. Tak ada selera pun nak makan. Aku termenung. Aku fikir. Sambil fikir tu aku baring. Dalam baring, aku dah baring dekat katil tu. Katil aku ni tepi tingkap. Aku pun baring. Mata dah terlelap. Ngantuk. Walaupun kepala dah rusing-rusing sangat. Laki biasalah kan. Rusing-rusing, terlelap. Terlelap dalam lebih kurang aku tak pastilah pukul berapa. Aku dengar lagi sekali. Tapi bukan macam dalam kereta tadi yang hempas tu. Aku dengar seolah-olah orang ketuk tingkap. Sebab aku ni tingkap nako tau. Orang panggil tingkap nako, tingkap cermin. Yang faham-faham lah, tingkap nako tu bukan yang tingkap yang macam kita buka satu tu. Tak, dia satu berlapis-lapis tu kan. Dia ketuk. Tap. Terkejut lah aku. Aku bangun, tersentak aku daripada tidur. Aku bangun. Apa pula yang ketuk ni? Orang tengah rusing-rusing ni boleh pula dia ketuk. Aku buka lah. Intai sikit kat tingkap. Kok ada pencuri ke apa ke? Tak ada apa-apa. Hati aku debar. Dop. Tak senang duduk. Tapi tak apalah, aku baring lagi. Sambil aku melangut, tengok ceiling tu. Bunyi kipas. Eok. Bunyi kipas tu. Sekali lagi bunyi ketukan. Tak. Aku cakap ni, something wrong lah ni. Ni apa masalah pula ni? Bunyi ketukan. Aku dah lah duduk rumah seorang. Jadi, aku pun tak tahu. Aku tarik selimut. Aku pun tak tahu dalam keadaan menggigil. Sekali aku dengar bunyi pinggan pecah dekat dapur. Nilai macam ni. Aku pun pergi jengah sekejap, tengok. Ya Allah. Punyalah aku terkejut, istighfar banyak-banyak. Aku tengok barang dapur aku dah berselerak macam orang dipecah masuk. Disebabkan dapur aku ni dekat dengan bilik air. Bilik air yang sebelum ni memang aku tak nyalakan pun. Lepas mandi tadi aku tutup. Tiba-tiba berkedip-kedip. Ketap. Berkedip-kedip lampu tu. Aku terpandang lah. Kiranya macam kita bila lampu kelip-kelip, kita tahulah kan macam mata tu macam tertarik dengan lampu tu. Kita pun pandang. Pandang-pandang tengok. Ya Allah, pocong. Pocong. Kelang kabut aku lari. Keluar rumah. Pintu tu pun aku buka terus lari. Dalam keadaan pintu tu buka, aku start enjin kereta. Aku jalan. Aku cari tempat macam kedai ke apa ke. Malang kedai mana ada buka time tu kan. Aku jalan. Aku bawa je kereta. Aku duduk dalam kereta sambil termenung. Last sekali dalam perjalanan aku jumpa kedai mamak. Aku duduk kedai mamak. Lepak kedai mamak. Aku pun fikir, apalah yang mengganggu aku kali ni. Selama ni tak pernah pun jadi macam ni. Ni first time aku. Okay, dalam aku termenung tu sambil aku order minum dekat kedai mamak tu, aku teringat pintu rumah aku tak tutup tadi. Jadi aku minta tolong kawan yang sekerja dengan aku dekat kilang tu. Kebetulan dia duduk dekat dengan rumah aku. Jadi aku call dia. Aku settle call dia. Call banyak kali tak dapat. Rupanya dia tidur lena lah. Aku call lagi. Call pula kawan lain. Call. Mungkin rezeki aku dapat call, jawab dengan dia. Aku call member aku seorang ni. Nama dia Haris. Aku minta tolong dia. Jadi dia pun datanglah kedai mama. Aku sembang, aku cerita apa semua. Tapi masalahnya dia pun bawa kereta dia juga. Jadi kami pergi ke rumah tu sama-sama. Tapi asing-asing kereta. Dia bawa kereta dia, aku bawa kereta aku. Jadi aku pun ajaklah dia berteman. Masa drive tu, ya Allah, dalam kereta bau hanyir, sehanyir-hanyirnya. Tekak dia rasa nak muntah sangat-sangat. Aku buka tingkap. Sebab kan kereta aku pakai aircon kan. Aku buka tingkap, aku matikan aircon supaya bau dalam kereta tu dapat keluar. Tapi bau tu makin lama makin kuat. Aku pun drive terus. Aku dah tak fikir banyak.
mulut ni penuh dengan zikir. Subhanallah, macam-macam yang keluar daripada mulut aku. Selagi apa mahu selawat Nabi, sambil aku memadu. Ni keringat ni, peluh ni, berpeluh badan ni. Bawa juga. Sampai je rumah, aku parking dengan member aku parking luar pagar tu. Aku masuk je pagar rumah, aku terus kunci pintu. Terus kereta aku tu aku tinggal kat rumah. Kereta aku tinggal kat rumah, aku tumpang member aku tu. Aku ajak dia, aku nak tumpang tidur rumah lah satu malam. Aku dah tak boleh tahan dah. Jadi dia pun bawa lah pergi rumah dia. Sambil dia dah bawa kat rumah dia tu, dia aku duduk kat ruang tamu. Aku pun sembang dengan dia. Mata tetap ngantuk tapi tak boleh nak tidur sebab gangguan tadi punya pasal. Dengan masalah lagi. Ya, bila anda bangun terkejut, takkan senang nak tidur balik. Jadi aku sembang lah dengan member aku ni, minta pendapat dia dengan kejadian apa yang berlaku. Member aku pun terpinga-pinga, kenapa jadi macam ni? Apa yang berlaku sampai kelang kabut macam ni? Dia pun tanya. Aku kata malam ni aku baru lepas je balik jumpa tunang aku. Tunang aku dalam keadaan meracau, teruk. Dalam perjalanan balik tu, macam-macam gangguan aku kena. Aku pun jadi pelik. Jadi aku pun sembang. Aku cakap bakal tunang aku ni dia meracau. Bila jumpa aku dia halau. Dia tak boleh tengok muka aku tau. Dia macam tiba-tiba dia jadi agresif. Jadi member aku ni, si Haris ni pun beritahu, apa kata hang berubat? Kot mana tahu terkena sihir ke apa ke kan. Aku pun terfikir, ya juga kan. Jadi sebelum aku nak berubat tunang aku berubat diri aku dulu. Aku ajak si Haris ni kenal tak mana-mana. Jadi dia bawa aku pergi ke Darushifa untuk berubat esok paginya. Dia bawa aku pergi berubat dekat Darushifa. Tapi Darushifa ni dia takkan bagi tahu punca dia apa, takkan bagi tahu. Cuma dia minta kita amalkan ayat-ayat yang tertentu dalam Al-Quran. Semayang jangan tinggal. Itu yang dia pesan Darushifa. Dia dah berubat, malam tu aku tenang. Malam yang lepas aku berubat tu tak ada gangguan lagi dah. Jadi aku pun relax sambil tengok TV apa semua. Dalam aku relax tengok TV tu, aku dapat panggilan daripada ayah tunang aku. Dia kata tunang aku dah makin teruk. Dia dah mengacau teruk sangat-sangat. Sampaikan dia nampak ayah aku pun macam seolah-olah nampak hantu. Dia dah mengacau teruk. Manjat katil lah, lompat lah. Dia dah bukan diri dia. Dalam rumah tu huru-hara, dia menjerit-jerit. Jadi aku pun cakap dekat bapak dia aku nak ke sana. Bapak dia cakap tak payah sebab ni dah terlalu malam. Datang je besok pagi. Malam tu aku duk fikir. Aku dah teringat, apakah ni semua punca daripada ex aku dulu. Sebab dia kan materialistik dulu. Sekarang aku dah ada kereta. Mana tahu mungkin dia satu hari dia ternampak aku ke apa ke. Kadang aku terfikir juga benda tu. Apakah sebab dia? Lama ni dia yang menyihir aku. Aku pun fikir, esok paginya aku bergerak terus pergi ke rumah ayah tunang aku. Aku tengok, ya Allah, jauh bezanya dia dengan keadaan yang kusut masai. Okey, ayah dia pun minta tolong aku papahkan tunang aku ni masuk ke dalam rumah orang tu. Dalam masa aku nak masuk tu, dekat pintu tu aku nampak satu bunjut berwarna kuning. Aku rasa macam tak sedap hati je. Yalah, jumpa bomoh. Sebelum nak masuk tu, aku cakap dengan ayah aku, bisik lah pelan. Ayah, kenapa tak kita pergi Perubatan Islam je kan? Bomoh-bomoh ni kurafat je kang, dia tipu kita kang. Dari jauh lagi, bomoh tu dah cakap, kamu cakap elok-elok sikit. Dia tengkingnya aku. Kalau kamu rasa kamu tak nak berubat, kamu balik. Aku pun terdiam. Tak apalah, buat je berubat tu. Ayah aku cakap, tak apa, kita ikhtiar je dulu. Buatlah rawatan dengan kemian apa semua, kain kuning apa semua, kayu lah, apa macam-macam benda pelik lah ada dekat situ. Keris yang aku nampak, keris tak tahu keris apa. Lepas tu berubat. Dalam dia berubat tu macam-macam lah. Dah meronta apa semua. Dah meronta, tiba-tiba dia elok. Bila dah pulih tu, dia dah tenang tu, bawa balik. Dah selesai rawatan, bawa balik. Bomoh tu cakap,
Nanti kalau jadi lagi, jumpa dia lagi. Bawa balik. Settle pun semua. Ayah dia cakap kat aku, terima kasih. Terima kasih jaga, tolong dia bawakan tunang aku ni pergi ke berubat bomoh tu. Dia kata, lepas tu aku pun dah selesai pun semua, aku pun balik lah. Balik ke rumah aku. Malam tu tak ada lagi panggilan ayah dia. Aku sangka dah okey dah. Dah pulih dah. Jadi aku try lah message dia apa semua. Tapi tetap tak reply lagi message aku tu. Tak apalah, aku bagi masa sikit kan. Biar dia dulu. Tapi kepala aku ni masih kusut lagi memikirkan benda tu. Dengan gangguan rumah aku hari tu, cakap ni petanda apa sebenarnya ni. Bersambung lepas ni.